الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ولا استعانة إلا به. والحمد لله ولا ثناء إلا عليه. والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنقول اللهم أجرنا من النار ونقول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. واقدر لنا ولهذه الأمة المحمدية الخيرة الخير حيث كان وأينما كانوا، فإنك تقدر ونحن لا نقدر وإنك على كل شيء قدير. فأنت تعلم ونحن لا نعلم وإنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووف لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا جميعا من صالح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم يا ربنا صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة تجليات فنظر إلى وجهك الكريم، وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدت، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه آمين. اللهم آمين يا كريم. Yang dikasihi Ayahanda Al-Fadhil Tuan Imam, seluruh hadirin Tuan Kuasa Masjid, pegawai-pegawai masjid, seterusnya sidang jemaah, ibu-ibu dan ayah-ayah, sesaudara dan sesaudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesempatan untuk kita berada bersama dalam majlis ini. Mudah-mudahan waktu yang kita lapangkan ataupun waktu yang kita manfaatkan dan kita imarahkan dengan majlis pengajian kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana biasa di mana-mana tempat pada mukaddimah itu kita doakan mudah-mudahan hidup yang Allah taala kurniakan kepada kita ini adalah kehidupan yang bertambah-tambah padanya kebaikan insya-Allah, dan juga kesempatan untuk kita bertaubat, beristighfar, bermohon ampun kepada Allah dan membetulkan kesilapan yang pernah kita lakukan ataupun kita lalui dalam kehidupan kita. Selagi nyawa belum sampai ke kerongkong, selagi matahari belum terbit sebelah barat, maka jangan sesekali kita berputus asa daripada berazam untuk membetulkan kesilapan dan segera bertaubat, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan berada dalam perhimpunan yang baik insya-Allah. Allahumma amin. Pada malam ini insya-Allah kita akan mulakan bacaan kitab kita ini. Seperti mana tradisi bacaan di mana-mana tempat pun, dalam tempoh yang agak singkat maghrib dan isyak, masuk isyak kita berhentilah. Barangkali kita tidak sempat untuk baca banyak daripada sekali pertemuan itu, tak apalah, boleh dalam 6-7 baris untuk kita ambil faham dan ambil beberapa peringatan dan amalan, kemudian datang pula pada pertemuan yang akan datang sehingga selesai kitab kita insya-Allah. Mudah-mudahan kalau umur panjang selesailah, tapi kalau tak ada selesai, Allah ambil tengah jalan sebahagian kita yang barangkali Allahu alam ajalnya, maka mudah-mudahan niat yang baik itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan untuk makluman semua, kitab yang akan kita baca itu iaitulah bertajuk kitab Bisyaratul Amilin wa Nadharatul Ghafilin. Ada dua edisi ataupun cetakan, satu cetakan Jawi yang saiz besar segini, yang kemudian cetakan Rumi ada di hadapan saya ni.
Rumi pun ada, supaya kita nak selaraskan barangkali setiap kali pertemuan ada sesaudara dan saudara kita yang guna kitab Rumi, dan saya akan baca dalam naskah yang bercetak Jawi insya-Allah. Ya. Kitab kita ini kalau tengok di muka depan itu disebut inilah kitab yang bernama Bisyaratul Amilin wa Nazaratul Ghafilin. Bisyaratul Amilin maknanya yang menyukakan ataupun khabar gembira. Al-Amilin bagi mereka yang beramal, yakni melakukan amal taat, melaksanakan titah perintah Allah. Wa Nazaratul Ghafilin, dan juga peringatan, dan juga peringatan yang menakutkan. Maksudnya peringatan lah. Kalau tengok terjemah dia kata yang menakutikan. Itu terjemahan yang lama. Makna apa? Yang menakutkan itu dengan makna peringatan untuk siapa? Al-Ghafilin, bagi mereka yang lalai daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuknya itu pun dah sesuai dengan isi kandungan. Pada tajuk itu pun sudah ada bara'atul istihlal, dia panggil dalam istilah penulisannya disebut apa, ataupun dalam istilah balaghahnya bara'atul istihlal. Pada mukaddimah dan pada tajuk itu pun sudah memberikan maksud dan erti ataupun gambaran kepada isi kandungan kitab yang kita nak baca ini, iaitu mengandungi khabar gembira bagi mereka yang melakukan amal taat, dan beberapa ancaman, perkhabaran berkenaan dengan ancaman bagi mereka yang lalai, yang tidak berbuat taat, yang ingkar segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikarang dan dipungut oleh Al-Fadil Al-Alim Al-Allamah Tuan Guru Syekh Ahmad Ibni Muhammad Zain Ibni Mustafa Ibni Muhammad Al-Fattani radhiyallahu ta'ala anhu, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bihi fid darain amin. Jadi bagi yang membaca kitab-kitab ataupun bagi yang selalu berada dalam majlis ilmu ataupun membaca kitab-kitab turas, nama Syekh Ahmad ataupun Syekh Wan Ahmad ini adalah nama yang tidak asing lagi. Kalau kita tak perkenal pun barangkali ada sebahagian kita yang biasa mendengarnya, tapi kita sebutlah sebaris dua ataupun satu dua namanya, kemudian lahirnya dan gurunya sebagainya, kita sebutlah seringkas ya. Belum petak dinyatakan di sini untuk apa? Untuk kita dapat fadilat, kerana katanya para ulama, inda zikri salihin tatanazzalur rahmat. Inda zikri salihin tatanazzalur rahmat. Ketika mana kita menyebut nama orang-orang saleh, ketika mana kita membaca dan menceritakan kisah orang-orang saleh, itu akan apa? Tatanazzalur rahmat, akan turunnya rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan Syekh kita ni kalau kita tak cerita pun orang kenal dah. Bahkan orang soleh yang bertakwa, para wali-wali Allah ni, malaikat pun kenal mereka, ahli langit kenal mereka walaupun kita tak kenal. Jadi kalau kita tak kenal, tak ada cacat pun pada mereka. Yang cacatnya kita kerana tidak kenal para ulama. Jadi ambil faham, ambil kenal. Bagi yang tak biasa mendengarnya, mudah-mudahan malam ni alhamdulillah kenal salah seorang daripada wali min awliya ilahi salihin, wali daripada wali-wali Allah, salah seorang tokoh ulama Nusantara yang mengajar di Al-Haram, di Haram Al-Makki, Al-Haram Al-Makki di Makkah Al-Mukarramah, berasal daripada Fatani, iaitulah Syekh Ahmad, ataupun dalam sebagian naskah ditulis Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain bin Wan Mustafa bin Muhammad Al-Fattani. Al-Fattani itu nisbah kepada Fatani lah. Salah seorang daripada ulama Fatani, ulama Nusantara. Dilahirkan itu pada 5 hari bulan Syaban tahun 1272 Hijriyah. Kita sudah 1440 berapa dah? 44 kan? 44. Tuan guru kita ni lahir pada tahun 1272. Kira ambil tengoklah berapa ratus tahun dah. Tapi kitabnya masih lagi dibaca. Kitabnya masih lagi dibaca dan diteliti, dihurai satu-satu oleh para ulama. Dan dicetak, ada yang ditulis semula. Itu semua tanda-tanda keberkatan. Dia panggil apa? Alamatul qabul. Tanda-tanda amalan ataupun perkara ataupun kitab ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab yang kadang-kadang 100 tahun, ada kitab yang kadang-kadang 200 tahun, bahkan lebih daripada itu. Kenapa kekal sehingga hari ini? Kalau ikut hati manusia, kalau manusia benci mana pun kita kepada kitab-kitab turas ini, tapi kalau Allah nak angkat, maka akan apa? Akan diangkat. Ini sebahagian daripada tanda keberkatan kitab ini. Kemudian lahir di Al-Fattani
dan keturunan beliau ni keturunan Ahlul Bait bersambung dengan keturunan Sayyidina Al-Husain, Al-Husaini. Jadi kebanyakan para ulama ni pikuk mana pun, kebanyakanlah, walaupun kebanyakannya itu bersambung titik keturunannya dengan apa? Dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Diceritakan belum dalam kitar umur baru awal 30-an, pada umur 30-an sudah pun menguasai lebih daripada 47 cabang ilmu. Bukan saja ilmu yang berkaitan dengan ilmu ulum diniyah ni, ulum syariah, termasuk juga ulum lughawiyah, ilmu bahasa Arab, dan juga ilmu berkaitan dengan apa, dengan bahasa Arab tu semua sekali lah, dengan nahwu sarafnya, dengan balaghahnya, dengan adab sastranya, sastra Arabnya, ilmu apa lagi, falaknya dan sebagainya, ilmu perubatan. Ini ulama dulu kita tak boleh ukur dengan akal. Kalau orang lah dia panggil ulama yang ensiklopedia, dia panggil al-ulamaul mawsu'iyun, yang menguasai lebih daripada satu cabang ilmu. Walaupun tengok gambar pakai saban, pakai jubah nampak macam biasa, tapi Allah kurniakan kepada mereka itu hikmah. Betul apa Allah sebut dalam Quran, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah yang mengurniakan hikmah, yakni ilmu, kefahaman, kepada sesiapa yang Allah kehendaki daripada kalangan hamba-hambanya. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa-siapa yang Allah bagi hikmah, Allah bagi ilmu, Allah bagi faham, itu bererti Allah kurniakan sesuatu yang sangat berharga kepada dia. Maka sebab itu kita minta pada Allah, kita minta Allah kurniakan ilmu, Allah kurniakan faham, Allah kurniakan reti agama, Allah kurniakan hikmah dan bijaksana, Allah berikan kekuatan yang namanya taufik untuk kita beramal dengan ilmu. Benda-benda ni tak ada jual di kedai. Kalau ada jual di kedai senanglah, kita boleh beli berkilo-kilo balik pensimpan rumah. Rasa lagu tak ada ilmu sikit, pergi beli di kedai. Ada duit banyak, beli banyak sikit. Siapa yang tangan panjang sikit, boleh banyak guni buat balik. Lah, ini kurniaan Allah. Dia panggil al-ata'ur rabani. Al-ata'u, pemberian, ataupun al-mauhibah, kurniaan, al-ilahiyah ar-rabaniyah, kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun kita tak boleh nak jadi macam tok guru, tapi kita baca dan kita dengar apa yang dimuatkan atau dipaparkan, ditulis oleh para ulama, paling tidak boleh debu-debu serpih pun jadilah keberkatan dalam kehidupan kita ni. Apalagi yang kita nak, keberkatan, rahmat, kurniaan, kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh nak jadi macam depa pun, ikut jalan baca kitab depa pun, Allah tu pun besar rahmat dah. Disebut apa, wa tashabbahu fa illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Wa tashabbahu, hendaklah kau tiru, ikut jalan seperti mana orang yang hebat-hebat, yakni orang yang taat dan lagi bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa illam takunu mithlahum, walaupun kamu tidak boleh jadi seperti mana mereka. Nak sampai peringkat depa payahlah, tapi tiru, baca kitab ni sebahagian daripada kita menyusuri jalan para ulama. Inna tashabbuha bil kirami falahu, sesungguhnya kita mengikut jalan, meniru dan juga apa, menyusur jalanan orang baik-baik itu adalah juga sebahagian daripada kejayaan. Jadi Tuan Syekh kita dikhabarkan, diriwayatkan belum pun usianya ataupun usianya hanya pada awal 30-an, belum mencapai 40-an pun sudah menguasai lebih daripada 47 cabang ilmu. Dan salah seorang murid beliau yang terkenal, yang semua kita biasa dengar namanya, seorang murid beliau yang terkenal ialah iaitulah Sayyidina Tok Kenali, Tok Kenali, seorang wali min awliya salihin. Tok Kenali itu berguru katanya dalam berapa tahun, 40 tahun kalau tidak silap, banyak tahun lah, sehingga ketika mana Tok Kenali balik ke tanah air ni setelah mana wafatnya atau meninggalnya Syekh Ahmad, kata Tok Kenali seperti mana dinakalkan dalam tulisan menceritakan tentang biografi Tok Kenali itu, kalau tak sabit Tok Guru aku Syekh Ahmad meninggal, maka aku tak akan balik lagi ke tanah ni, tanah Jawi ni, balik ke Nusantara ni. Jadi sebahagian ringkas, serba ringkas dan sangat ringkas lah. Paling tidak kita berkenalan dengan apa, dengan Syekhina Al-Jalil Al-Allamah Al-Bahr Al-Fahamah Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Baik, sekarang kita tengok dia punya mukaddimah. Kita baca tengoklah. Nak boleh berapa baris kan malam ni, tak apalah, kita jumpa pula. Bukan nak habis malam ni, tebal ni, habis malam ni pergi esok tak habis. Jadi kita baca takat dan insya-Allah. Tengoklah
tengok pada muqaddimah. Kalau kitab ataupun buku yang Jawi ni, tengok pada muka pertama tu lah. Pertama atas sekali ada basmalah bismillahirrahmanirrahim tu, tu muqaddimah dia. Rasanya sama, rasanya tengok sama tak? Baik, dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini tradisi lah, semua kita maklum dah. Para ulama ketika mana memulakan tulisan ataupun karangan mereka, dimulakan dengan lafaz basmalah. Lafaz basmalah itu ialah lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kerana beramal dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa aqta'. Sebagai riwayat kata Ajzam, kullu amrin zibalin, setiap perkara yang baik, perkara yang ada nilai, yang baik lah, perkara yang baik, kita terjemah mudahnya, la yubda'u fihi bi bismillah, tidak dimulakan padanya, pada perkara tersebut dengan nama Allah, dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka perkara tersebut terputus, yakni terputus dari keberkatan. Jadi amalan bi sunnah, kerana beramal dengan sunnah dan hadis ini, maka sebab itu kita tengok semua karangan dan kitab yang ditulis oleh para ulama dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalau kita baca tak jumpa bismillah pun, kita andaikan walaupun tok guru ni dia tak tulis, tapi masa nak mula tulis tu dia mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Husnuzan kita dengan para ulama. Tapi ghalibnya kita tengok ada pada catatan dimulakan dengan basmalah. Pertama, kenapa? Kerana beramal dengan hadis Nabi SAW. Yang kedua, beramal juga dengan apa? Dengan tradisi ataupun dengan sunnah kitab Allah, iaitu Al-Quran. Allah pun ayat pertama dalam mushaf dalam Quran kita apa tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu awal surah Al-Fatihah. Bismillah ni walaupun khilaf di kalangan para ulama, adakah dia sebahagian daripada ayat dan sebagainya, tapi mazhab kita Syafi'i, bismillah itu adalah sebahagian daripada ayat surah Al-Fatihah. Berarti ayat pertama dalam Al-Quran yang kita baca adalah bismillahirrahmanirrahim. Maka sebab itu tuan-tuan guru dan para ulama ketika mana mengarang, mereka memulakan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ni pun para ulama hurai panjang, tapi kita tidak mengambil tarik itu kerana kita mengaji secara umumi macam ni, kuliah antara Maghrib Isya tak sesuai. Untuk kita perhalusi sampai kepada yang kita kata di luar keperluan lah. Memadai dengan kita faham bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Allah. Dengan nama Allah, Allah itu adalah nama bagi zat. Allah itu nama bagi zat yang wajib ada, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, kehebatan, keagungan, dan tidak ada sebarang kekurangan dan cacat celah pada Allah, pada zatnya, pada sifatnya dan pada perbuatannya. Dengan nama Allah, bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah ataupun yang bawah dalam apa? Memberikan kurniaan kepada hamba-hambanya. Kurniaan ni Allah bagi semua, sama ada yang beriman ke, yang tak beriman ke, yang kufur ke, yang syukur ke, ataupun yang mukmin beriman ataupun yang kufur. Sama ada kufur tu kufur nikmat ke, ataupun kufur pada akidah ke, ataupun orang yang berbuat taat ke, derhaka ke, Allah bagi belaka. Kerana Allah Ta'ala kurniakan apa? Kurniaan hidup ini ataupun segala keperluan hidup itu Allah yang Maha Pemurah, Allah tak berkira, Allah bagi belaka. Ar-Rahim, tetapi Ar-Rahim dengan makna pengasih. Kasih sayang Allah itu Allah peruntukkan kepada hamba-hamba yang beriman lagi bertakwa pada Allah. Ar-Rahman, pemurah, Allah kurniakan pemberian kepada apa? Segala penduduk langit dan bumi. Tapi Ar-Rahim dikhususkan hanya kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kita ni, Allah masukkan kita dalam golongan kalangan hamba yang salihin, beriman dan bertakwa pada Allah. Kalaupun kita banyak dosa, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih ni. Masuk mukadimah itu, alhamdulillahilladzi nazzala hudan wa mau'izatan lil ibadi ahsanal hadithi. Terjemah mai di hujung tu, bermula puji itu. Alhamdu tu dia panggil apa? Dia panggil kata nama pada awal jumlah ataupun awal ayat. Itu dalam bahasa Arabnya disebut mubtada. Maka sebab itu diterjemahkan dengan bermula. Orang yang mengaji terjemahan moden sikit, dia kata apa yang bermula sampai kitab di hujung pun duk bermula lagi. Ayat lah kitab bermula lagi. Dia tak faham tarik apa pengarangan karangan para ulama. Orang dulu-dulu mengaji,
orang dulu sudah ada integrasi ilmu dia punya. Dia mengaji kitab, kebanyakan kitab yang dialih bahasa, disalin bahasa ke bahasa Rumi ataupun Jawi kita ni, tapi dia ambil naskah asal daripada kitab Arab ataupun dikarang asal itu dalam bahasa Arab, maka diterjemahkan mengikut apa? Mengikut i'rab, mauqi' i'rab, mengikut tata cara nahwu bahasa Arab. Supaya apa? Supaya pelajar yang mengaji itu dia baca kitab Jawi pun dia tak lari daripada apa? Tak lari daripada nahwu bahasa Arab, kerana mereka mengaji bahasa Arab. Lughal Arabiyyah min ad-din, bahasa Arab ni adalah sebahagian daripada agama. Kita tak sempat tak apalah, tapi anak-anak kita yang ada kecenderungan, ada minat ngaji sekolah agama, maka kita kena bagi galakkan supaya dia boleh kuasai bahasa Arab itu dengan baik. Kuasai bahasa Arab ni bukan hanya pada pertuturan. Bertutur ni semua orang tutur ni cakap dia orang faham saja. Tapi yang dimaksud kuasai itu kuasai secara ilmian, secara ilmu dan akademik, tahu tata bahasa, cara penggunaan dan sebagainya. Kerana itu penting untuk kita membaca kitab-kitab ataupun untuk kita membaca sumber ilmu. Mengaji agama ni tak boleh lari daripada bahasa Arab. Bahkan dua teras utama sumber hukum kita yang paling utama, Al-Quran Al-Karim wa Sunnah An-Nabawiyyah Al-Mutahharah Al-Syarifah, Quran dan juga hadis, kedua-dua itu asalnya sumbernya dalam bahasa Arab. Baik, maka dia kata bermula puji, alhamdu tu bermula puji itu lillahi, bagi Tuhan, allazi yang nazzala menurunkan hudan, hal keadaannya pertunjukan, wa mau'izatan dan pengajaran, lil ibadi bagi segala hambanya, ahsanal hadisi akan seelok-elok perkataan, iaitulah Al-Quran. Itu baris yang pertama tu, baris alhamdulillahilladzi nazzala hudan wa mau'izatan lil ibadi ahsanal hadisi. Itu bukan yang Quran, itu mukadimah dalam bahasa Arab. Saya kata Quran duk baca sembahyang pula, alhamdulillahilladzi nazzala, la, ini bukan Quran, ini bahasa Arab. Bermula puji itu bagi Allah, iaitu bagi Tuhan yang menurunkan hal keadaannya pertunjukan dan pengajaran bagi segala hambanya akan seelok-elok perkataan. Apa dia seelok-elok perkataan? Ahsanul hadis, iaitulah Al-Quranil Karim. Dimulakan dengan apa? Dengan puji-pujian pun juga. Kenapa? Ini juga sebahagian daripada apa? Sebahagian daripada sunnah, sebahagian daripada sunnah yang baik, sebagian sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Benda yang baik ini kita mula dengan bismillah, kita mula dengan puji-pujian kita pada Allah, kita mula dengan selawat. Macam kita berdoa kan, doa kita mula dengan apa? Lepas daripada kita baca bismillah, kita mula dengan alhamdulillah, kemudian selawat dan salam, baru kita doa. Maka para ulama ketika nak karang kitab pun mula dengan puji-pujian dulu. Macam mana nak puji? Menyebut alhamdulillah. Nak puji Allah Ta'ala ni kita tak tahu macam mana nak puji Allah. Pasal Allah Tuhan yang maha terpuji. Allah bukan boleh hukum, bukan boleh nampak, bukan boleh sentuh, bukan boleh kita pi ada ketui pegang boleh tengok dengan mata. La, Allah Ta'ala ni la tudrikuhul absar, tidak boleh dicerap ataupun tidak boleh dicapai dengan pandangan mata di dunia ni. Tapi di akhirat nanti Allah bagi tengok, orang ahli syurga dia boleh tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjuk zat ataupun diri Allah. Dunia Allah Ta'ala tak izin kecuali kepada makhluk ataupun kepada hamba yang istimewa seperti mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Nabi dimi'rajkan. Nabi tengok macam mana Nabi tengok seperti mana yang Allah kehendaki. Tu saya bincang panjang lah pasal tu. Yang penting ada riwayat kata Nabi tengok. Maka kita tak tahu nak puji Allah. Allah tolong ajak pada kita macam mana kita nak puji Allah. Lagu mana? Allah puji diri sendiri dalam Al-Quran. Kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Allah puji dirinya. Selain daripada Allah nak habaq, Allah nak zahirkan kepujian diri Allah. Hikmat Allah Ta'ala puji diri sendiri, ta'liman li'ibadihi kaifa yuthnuna ala rabbihim. Allah nak ajak bagaimana bang? Bagaimana kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah ni kita tak mampu nak puji Allah, sebab kepujian Allah Ta'ala itu bukan kepujian yang ada pada makhluk yang boleh diukur. Allah itu Hamidun Majid, maha terpuji lagi maha agung.
Maka oleh kerana Allah belah ihsan, Allah kesian kat kita tak tahu nak puji lagu mana, Allah puji diri sendiri. Kita baca Quran dan kita tahu macam mana nak puji Allah, kita pun sebut dengan puji-pujian macam mana Allah memuji akan dirinya. Maka kita alhamdulillah, segala puji tertentu. Tertentu tu maksud apa? Tertentu tu dengan makna Allah Subhanahu wa taala itu sahaja yang apa? Yang berhak dipuji. Yang sebenar-benar terpuji hanyalah Allah. Tu puji yang kita kata yang mutlak lah, yang hakiki. Adapun puji-pujian yang ada pada makhluk ini, itu hanya puji-pujian atas jalan majaz, kiasan saja, pada penggunaan bahasa saja. Tapi sebenarnya hak yang kita puji manusia itu pun sebenarnya adalah puncanya kalau kita teliti sampai ke Allah juga. Kita kata bagus kawan ni rajin beramal ibadat. Macam mana dia boleh buat amal ibadat? Macam mana dia tahu kalau tak sabit dengan Allah turunkan syariat, Allah hantar rasul, para ulama meneruskan tradisi, kalau tak ada siapa yang ajak apa yang Allah syariatkan, dia pun tak tahu nak buat amal ibadat lagu mana. Dan kalau tak sabit Allah bagi hidayah dan Allah bagi taufik, dia pun tak ada kekuatan untuk beramal ibadat. Jadi walaupun kita puji itu kadang-kadang jatuh lafaz tu pada makhluk, tapi hakikat makna tu kembali kepada Allah. Kerana yang sebenar terpuji dan berhak dipuji, yang layak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu puji yang sebenar. Maka sebab tu dia kata alhamdulillahillazi, alhamdulillah itu dan bermula puji itu bagi Tuhan. Bagi Tuhan makna apa? Milik Tuhan. Tertentu bagi Allah. Hak dia yang sebenar layak dipuji. Yang menurunkan hal keadaannya pertunjukan. Apa yang Allah Taala turunkan? Turunkan petunjuk, iaitu Al-Quran, hidayah, wahyu, wa mau'izatan, dan juga pengajaran juga diambil daripada Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Quran itu sifatnya hudan wa mau'izah, petunjuk dan juga apa? Pengajaran. Turun untuk siapa? Lil ibadi, kepada sekalian hamba-hambanya, seelok-elok perkataan, yakni Al-Quranil Karim. Ahsanul hadis itu yakni Al-Quranil Karim yang mulia, iaitu Al-Quran yang mulia. Lajak pada depan sikit. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-bashirin nadhiri bijawami'il kalami wal qawlil hasithi. Kemudian dan rahmat, wassalatu kita terjemah biasanya dan selawat kan, dan selawat dan salam. Selawat daripada Allah ni dengan makna apa? Dengan makna rahmat. Maka sebab itu tuan guru kita apa? Dia kata dan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, yang menyukakan dan menakutkan, yakni bawa mai pada kita khabar gembira untuk menyukakan kita dengan seperti mana khabar syurga bagi mereka yang taat, dan menakutkan yakni peringatan, ancaman. Nabi tolong buat mai ancaman apa yang Allah Taala sampaikan, perintah untuk disampaikan daripada ancaman azab seksa bagi mereka yang derhaka kepada Allah. Maka Nabi itu yang menyukakan, Al-Bashir yang bawa khabar gembira, An-Nadhir yang menakutkan, makna yang bawa khabar ancaman, dengan segala kalimah yang menghimpunkan, bijawami'il kalam, kalimah yang menghimpunkan ni makna apa? Sabdaan Nabi itu. Allah kurniakan kelebihan kepada Nabi bercakap, ucapan Nabi ni perkataannya terhimpun dengan jelas, walaupun kadang-kadang ringkas tapi maknanya luas dan jelas. Kadang-kadang hanya beberapa patah perkataan saja para ulama hurai untuk menyelesaikan berpuluh-puluh masalah dalam bidang ilmu. Contoh kita ambil hadis Nabi berkaitan dengan sembahyang jemaah. Nabi bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Innama hanya sanya ju'ilal imamu, dijadikan imam dalam solat itu liyu'tamma bihi, untuk diikut oleh para makmum. Hadis itu saja para ulama yang membahaskan tentang hukum apa? Hukum muafiq, hukum masbuk dan hukum solat jemaah tu berpuluh-puluh masalah dikeluarkan daripada ucapan Nabi. Walaupun Nabi cakap hanya beberapa patah, innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi, 5 kalimat wala akthar, 5 patah perkataan saja. Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi, menyelesaikan ataupun dihuraikan sehingga menyelesaikan berpuluh masalah dalam isu ataupun dalam tajuk yang berkaitan dengan solat jemaah. Ini dia panggil jawami'u al-kalam ataupun jawami'ul kalim,
iaitu ucapan ringkas tapi maknanya jelas dan padat. Itu sebahagian daripada khususiat kurniaan Allah khusus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada di sini, tapi ada pada catatan saya satu hadis yang boleh kita baca untuk kita dengar. Kalau kita tak ingat, betul tak? Dengar dulu. Di antara kelebihan ataupun khususiat perkara khusus yang hanya diperuntukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis riwayat Sayyidina Imam Muslim radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Sayyidina Abu Hurairah atau kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, kata Nabi, fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin, aku diberikan kelebihan berbanding dengan nabi-nabi yang lain, antaranya dengan 6 kelebihan. Ada lagi yang lain daripada 6 kelebihan ni, tapi dalam hadis Nabi sebut 6. Apa dia? U'titu jawami'al kalim, aku dikurniakan apa? Jawami'ul kalim, ucapanku ringkas. Nabi orang yang paling fasih berbicara, yang paling tepat dalam meletakkan perkataan dan maksud. Tak macam kita ni cerita mesra jalan orang tak faham lagi. Kata apa? Dia cerita sampai setengah jam ni kita tak faham dia cerita apa. Itu kita. Tapi Nabi orang yang paling fasih. Afsahun nasi nutqan wa kalaman, ablaghun nasi bayanan, orang yang paling fasih berbicara, orang yang paling sampai maksud kita bercakap. Nabi dikurniakan apa? Jawami'ul kalim. Kalau orang tanya apa makna jawami'ul kalim, itu bahasa ringkas pendek tapi makna padat dan jelas. Nabi kata aku diberikan 6 kelebihan. Yang pertama jawami'ul kalim. Kemudian wa nusirtu birru'bi, aku diberikan bantuan oleh Allah. Musuh bila nak bertemu dengan aku sebulan sebelum bertemu dengan Nabi. Dulu peperangan dia ada perjanjian nak perang tak mana di mana tempat bertemu. Dulu ada utusan mai hantar apa semua kan. Jadi musuh ni sebulan sebelum daripada bertembung dalam peperangan dengan Nabi, mereka sudah semak perut dan rasa takut gerun. Kenapa? Karena itu merupakan kelebihan yang Allah kurniakan, kewibawaan dan kehebatan yang ada kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nusirtu birru'b, aku diberikan pertolongan oleh Allah dengan rasa takut dalam diri musuh. Wa uhillas liyal ghanaimu, dan aku dihalalkan untuk memakan harta ghanimah, yakni harta rampasan perang. Itu pun khusus kepada Nabi dan umat Nabi SAW. Umat-umat terdahulu ada juga perang, tapi mereka tidak dibenarkan makan harta rampasan. Kalau mereka menewaskan musuh, ada harta musuh yang dirampas dalam peperangan dipanggil ghanimah, seorang pun tak boleh ambil. Harta tu akan diletak di tempat yang tinggi, kemudian akan turun api daripada langit untuk apa? Untuk ambil semua benda tu. Dan pernah umat terdahulu bila dihimpun harta, tengok-tengok api tak turun. Oleh kerana ada seorang daripada tentera yang menipu, kerana dia sembunyi satu jongkong emas sebesar jongkong emas dalam jubah dia. Bila keluarkan daripada jubah, bila letak di situ, barulah turun api daripada langit. Mereka tidak boleh memakan harta rampasan. Tetapi Allah berikan kemuliaan dan kehormatan kepada Nabi SAW, dihalalkan makan harta ghanimah dan juga kepada umat Nabi. Itu khususiat khusus yang diperuntukkan kepada Nabi. Wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida, dan dijadikan untukku bumi ni tahur. Tahur makna apa? Alat bersuci. Dia beza antara tahur dengan tuhur. Kalau at-tuhur bidhammi ta' al-musyaddadah, tuhur. At-tuhur dengan makna bersuci. Biar semayang ke mandi ke tu dia panggil apa? Basuh ke itu dia panggil bersuci. At-tuhur. Wuduk tu sendiri nama at-tuhur. Tapi kalau at-tahur dengan ta yang syaddah fathah, tahur makna alat-alat yang digunakan untuk bersuci. Tanah ke ayak ke itu semua dia panggil tahur. Sebab itu dalam hadis kata at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu sebahagian daripada iman. Jadi jangan baca at-tahur, baca at-tuhur. Tapi di sini kita baca dengan apa? Dengan tahur. Wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan. Allah jadikan apa untukku bumi ni pertama bersih. Debu tanah tu kalau tak ada ayak boleh ambil untuk kita bertayammum. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi SAW, syariat Nabi bawa. Tak cukup dengan itu, masjidan boleh jadi tempat sujud. Mana tempat masuk waktu tak ada tempat, kita tak ada surau, tak ada apa, andailah kan. Tapi tempat kita ni surau banyak, tapi semayang di surau lah. Ada kat highway pun nak arena. Tapi kalau tak ada, nampak ada lah kalau tak benar kereta rosak ke, kita duduk tengah jalan waktu masuk waktu, boleh. Kalau kita boleh berwuduk, kalau tak boleh berwuduk pun cara tak boleh berwuduk adalah semayang hormat waktu dan sebagainya, boleh hampak tepi jalan tu ada arah kiblat, boleh semayang.
boleh sembahyang. Di mana masuk waktu sembahyang boleh sembahyang walaupun atas tanah. Atas tanah. Kenapa dijadikan bumi itu tempat sujud? Allah. Wa ursiltu ilal khalqi kaffatan. Aku diutuskan oleh Allah kepada apa? Makhluk seluruhnya, bukan kepada umat tertentu. Rasul dulu ada umat-umat dia, tapi Nabi SAW itu diutuskan kepada apa? Kepada sekalian makhluk sehingga hari kiamat. Wa khutima biyan nabiyun, dan dia ditutup ataupun ditamatkan, dikhatamkan yang terakhir perutusan para nabi, maka akulah yang terakhir. Ini sebahagian 6 daripada kemuliaan, khususiat, peruntukan khusus yang diberikan kepada baginda Nabi SAW. Jadi hak kita baca tadi, patah balik kepada teks kita tadi, maka dia kata apa? Dan rahmat, yakni rahmat Allah tu selawat itulah. Selawat daripada Allah tu maknanya rahmat. Selawat daripada malaikat maknanya istighfar. Selawat daripada orang beriman tu maknanya doa. Hak kita baca tu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan sekalian para malaikatnya berselawat ke atas nabi. Apa makna Allah selawat? Yakni limpah rahmat daripada Allah. Apa makna malaikat selawat? Yakni istighfar daripada para malaikat. Adapun selawat sama-sama kita ni, selawat bagi orang beriman ni, itu dengan makna apa? Dengan makna doa. Maka sebab itu dia terjemah apa? Wassalatu tu dia terjemah dengan rahmat, wassalam dan sejahtera atas penghulu kita. Sayyidina tu penghulu kita. Lafaz sayyid itu makna penghulu. Itu dia panggil lafaz kita beradab dan penghormatan kita dengan Nabi. Sebab itu dalam sembahyang walaupun berlaku huraian ataupun berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama dalam tasyahud, contohnya mana yang lebih afdal, kita baca Allahumma salli ala Muhammad dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu memang berlaku perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi tidak menjadi satu kesalahan. Bahkan ada daripada kalangan ulama yang menyukakan kita menyebut Sayyidina, sama ada dalam solat ataupun di luar solat. Ada para ulama mengatakan yang dalam solat itu kita sebut macam mana Nabi ajak, Allahumma salli ala Muhammad, tapi di luar itu maka lebih elok kita sebut Sayyidina. Ada ulama mengatakan dalam solat, kalau solat kita sebut Sayyidina, maka itu tidak mencacatkan, bahkan itu menunjukkan penghormatan dan juga kita beradab dengan Nabi. Bahkan Nabi pun katakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Akulah penghulu kepada sekalian Adam. Dan bukan tujuan Nabi nak berbangga-bangga, tapi Nabi nak cerita kemuliaan yang Allah kurniakan kepada Nabi. Jadi tak jadi isu. Dulu pernah jadi, tapi lah kurang sikit dah, cerdik dah kot. Dulu tak apa cerdik kan. Kita sebut Sayyidina pun marah, kata apa? Ini bid'ah. Nabi tak sebut Sayyidina. Selawat macam Nabi ajak, sudah Allahumma salli ala Muhammad, sudahlah duk tambah Sayyidina buat apa? Kemudian mereka kata ada hadis la tusayyiduni, hadis pun hadis maudhu'. Tusayyiduni tak kena dengan bahasa Arab. Nabi orang yang fasih, Nabi tak pernah cakap silap. Tusayyiduni itu dari segi bahasa tak kena. Sebab lafaz sayyid bukan tusayyiduni, tusawwiduni, bukan tusayyiduni. Allah tak dengar dah boleh nak kata sayyidina pun. Oh dulu jangan. Dulu sebut sayyidina pun dia anggap bid'ah. Dia anggap apa? Dia anggap salah, menyalahi sunnah. Tak boleh puji lebih-lebih pada Nabi ni. Nabi larang, sebab Nabi kata dalam hadis, la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdullahi wa rasuluh faqulu abdullahi wa rasuluh. Kamu jangan melebih-lebih puji aku seperti mana orang-orang Nasrani memuji dan memuja Nabi Allah Isa. Aku ni hanyalah hamba Allah dan pesuruhnya. Panggil aku hamba Allah dan pesuruhnya. Tu yang dia pemarah kita tu. Tahu tak mereka tu siapa? Nak kena abang ke? Marah pasal kita sebut anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Oh tak boleh pasal apa? Duk panggil Nabi engkaulah rembulan, engkaulah mentari, engkaulah cahaya atas cahaya. Tak boleh, itu terlalu memuja-muja Nabi. Kita kata puja mai kok mana? Itu cara kita berbahasa. Cara kita mengagungkan dengan cara yang betul. Puja mai kat mana? Melampau tak mana? Apa takrif melampau? Melampau ni melampaui daripada qadar. Itu yang melampau. Kamu tahukah qadar kemuliaan Nabi? Tak ada siapa tahu qadar sebenar kemuliaan Nabi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu puji bilah lagu manapun, lagi tak kata Nabi itu Tuhan, lagi kita tak sifatkan Nabi itu dengan apa? Dengan uluhiyah, maka tak dikira melampau. Yang Nabi sebut dalam hadis itu jelas. Nabi kata jangan puji macam orang Kristian puji Nabi Isa. Pasal apa Nabi sebut? Kerana orang Kristian mereka beriktikad bahawasanya Isa itu adalah Ibn Allah wa ruhu. Nabi Isa itu adalah anak Allah.
Tuhan anak kan konsep Trinity, dan kita tak babitkan mana-mana pegangan. Itu pegangan mereka, lahum dinuhum walana dinuna. Kita tak campur, tapi kita nak perbetulkan akidah kita. Daripada mereka punya pasal lah. Kita bukan kita nak hina agama itu, tak ada. Masing-masing dengan pegangan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, lahum dinuhum walana dinuna. Bagi mereka agama mereka, bagi kita agama dan pegangan kita. Tapi nak ceritanya, yang Nabi kata melampau tu, kalau sampai macam tu, pernahkah kita puji dan kita berkasidah puji Nabi ni sampai kita kata ya Rasulullah anta ilahi? Ada lagu tu? Tak ada. Kalau ada, buat main tengok, kita nak tengok. Tak ada. Ni dia panggil kerisauan yang tidak kena pada tempat dia. Kita ni puji terang mana pun tetap tak habis puji Nabi tu. Pasal apa? Pasal yang memuji Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu ingat, kita puji-pujian kita ni boleh lawan puji-puji Allah lah. Allah kata wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau punya akhlak peribadi yang mulia ya Muhammad. Itu pujian Allah kepada kekasihnya. Sebab itu kata para ulama, kita pujilah lagu manapun, lagi kita tak tukar i'tiqad tu dengan i'tiqad ketuhanan, itu tidak dikira melampau. Yang saya pernah baca dulu dalam tazkirah pertama dulu kan, tentang puji Nabi tu, kalau masih ingat lah, kalau tak ingat pun tak apa. Kalau masih ingat, katanya para ulama, inni ara kulla madhin inni ara kulla madhin muqassiran, aku melihat segala puji-pujian yang dipuji kepada Nabi itu adalah tak sempurna ataupun tak cukup lagi. Wa in balagha al-musni alaihi wa akthara, walaupun seseorang itu bersungguh-sungguh memuji-muji Nabi SAW, izallahu athna billadhi huwa ahluhu, apabila Allah Tuhan yang maha terpuji memuji Nabi SAW alaihi fama miqdaru ma yamdahul wara. Macam mana, apakah kadar puji kita ni boleh menandingi puji-pujian Allah? Jadi tak ada istilah melampau dalam memuji-muji Nabi SAW. Tak mau buat tak apa. Saya sebut ni supaya supaya kita yang buat ni berasa tenang, tidak terganggu dengan pahaman-pahaman yang seumpama tu. Kalau buat-buat tu tak mau buat, kita mengatakan anta wa sya'nak, ana malis da'wa khalis. Kita tak ada kaitan apa. Ikut suka. Tapi bila tunjuk yang ni buat syirik, yang ni bid'ah, yang ni sesat, yang ni itu mengelirukan dan juga merisaukan, sehingga timbul tidak selesa dalam masyarakat Islam. Boleh suara saya deras sangat ke? Kau tak sesuai beritahu kadang-kadang duduk depan ni, kadang-kadang dia main bukan naik syekh, kadang-kadang rasa lagu tak dengar tu, kita perderas sikit. Tapi kalau kurang sesuai, beritahu kita. Yalah, saya manusia juga, kadang-kadang terlajak dan sebagainya, itu biasa. Yang penting bagi tahu dengan jujur, kita perbetul, tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Semua adik-beradik belakang ni, maitan ni, jadi tak ada masalah. Kalau ada tak betul, bagi tahu, kita perbetul, bagi elok. Yang penting ialah kita dapat dapat manfaat. Loceng bunyi dah tu, kena berhenti dah. Saya nak perhabis sebarang ni, kita berhenti insya-Allah. Sambung pula bulan depan. Bukan tak main pula kan, umur panjang sihat tu, kita main pula. Jadi dia kata rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad yang menyukakan dan menakutkan, yang ini bawa khabar gembira dan juga khabar peringatan tu, menyukakan dan menakutkan, dengan segala kalimat yang menghimpunkan, jawami'ul kalim, bagi segala maksud, dan dengan perkataan yang menyungguh-nyungguhkan. Tu dia tu, wal qaulul hasis, perkataan yang perkataan yang menyungguh-nyungguhkan, makna perkataan yang benar, perkataan yang jelas. Nabi bukan cakap sambil lewat dah, hak Nabi cerita tu betul belakang, untuk pandu jalan kehidupan kita bagi kena sampai kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ala alihi wa ashabihi al-hadina alladhina syahadu aw syaddu dina, dan atas keluarganya, yakni keluarga baginda Nabi SAW. Keluarga ni kata para ulama ada dua. Ada keluarga maqam dipanggil Bani Hashim, itu keluarga Ahlul Bait lah. Satu lagi keluarga dia panggil maqamul ummah, keluarga dengan maqam umat. Jadi kita ni pun termasuk daripada keluarga Nabi, tapi daripada pihak umat, walaupun bukan daripada titik keturunan Bani Hashim. Wa ala alihi wa ashabihi al-hadina alladhina syadud din, dan atas keluarganya dan segala sahabatnya, yakni sahabat baginda Nabi SAW radhiyallahu anhum, yang menunjuk mereka itu, lagi mengangkat mereka itu akan agama. Wa ala tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, dan atas segala yang mengikut bagi yang mereka itu, dan segala yang mengikut mereka itu dengan kebajikan sehingga hari perbalasan. Mana bertitih turun daripada sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, sampai kepada kita ni tabi'in.
ataupun disebut atba'ut tabi'in. Kalaupun kita tak duduk tempat para sahabat zaman itu, tak hidup zaman tu, tak hidup zaman tabi'in, tapi kalau kita ikut jalan itu, insya-Allah kita juga akan mendapat kurniaan dan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikut jalan berbuat ihsan itu sehingga apa? Sehingga kepada hari perbalasan, iaitu hari akhirat. Jadi rezeki kita pada malam ni, kita sempat hanya baca pada awal mukaddimah daripada kitab saja. Tapi tak habis mukaddimah ni. Dia akan sampai cerita di habaq nama kitab apa. Dia tak habaq lagi nama kitab dia nama apa. Walaupun kita habaq tadi muka depan, tapi dalam mukaddimah nanti dia akan habaq apa nama kitab ni dan kenapa dinamakan kitab ni dengan nama ini. Kita akan tengok insya-Allah pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Insya-Allah tadi ada hajat minta lepas daripada solat Isya, itu kalau tak ada kalut apa, tak ada perkara-perkara yang perlu disegerakan, kalau boleh kita sama-sama buat tahlil selepas solat Isya insya-Allah, kerana ada hajat daripada sahabat kita insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma inna nahmaduka ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. واهدنا كلنا يا ربنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا علما نافعا لنا في الدين والدنيا والآخرة، واجعلنا من العالمين، واجعلنا من العلماء العاملين الصالحين المصلحين المخلصين المخلصين الصابرين والمصابرين والمرابطين المتقين الفائزين المفلحين في الدين والدنيا والآخرة يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا مؤيدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.